يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق Allahul Azim. Maksudnya, dan berilah amaran wahai Muhammad kepada mereka tentang hari kiamat yang dekat masa datangnya, iaitu ketika hati seseorang merasa resah gelisah kerana cemas, takut, sambil masing-masing menahan perasaannya itu. Pada saat itu, orang-orang yang zalim tidak akan mendapat seorang sahabat pun yang boleh membelanya dan tidak akan mendapat pemberi syafaat yang diterima pertolongannya. Allah mengetahui pengkhianatan, keserungan dan ketiadaan jujur pandangan mata seseorang serta mengetahui akan apa yang tersembunyi dalam hatinya. Dan Allah memutuskan hukum dengan adil. Sedang yang mereka sembah yang lain dari Allah tidak dapat memberikan sebarang keputusan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi? Dengan itu tidakkah mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu adalah orang-orang yang lebih baik dari mereka tentang kekuatan tenaga dan tentang kesan-kesan usaha pembangunan di muka bumi. Maka sekalipun demikian, Allah binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Dan tiadalah bagi mereka sesiapa pun yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Kebinasaan mereka yang demikian ialah kerana mereka sentiasa didatangi rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, hukum-hukum dan mukjizat yang jelas nyata. Maka mereka kufur ingkar. Lalu Allah menyeksa mereka. Sesungguhnya Allah adalah maha kuat lagi maha berat azab seksanya. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa membawa ayat-ayat kami dan bukti yakni mukjizat yang jelas nyata kepada Fir'aun dan Haman serta Qarun. Maka mereka
menuduhnya dengan berkata, ia seorang ahli sihir lagi pendusta. Dan Nabi Musa datang kepada mereka dengan membawa kebenaran dari sisi kami. Mereka berkata dengan marahnya, bunuhlah anak-anak lelaki orang-orang yang beriman yang mengikutinya dan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Tetapi usaha dan tipu daya orang-orang kafir itu hanya menyebabkan mereka tenggelam dalam kesesatan dan kebinasaan sahaja. Dan berkatalah Firaun kepada orang-orangnya, biarkan aku membunuh Musa dan biarlah dia memohon kepada Tuhannya meminta pertolongan. Sesungguhnya aku bimbang dia akan menukar agama kamu atau ia menimbulkan kerosakan di muka bumi. Dan setelah mendengar ancaman itu, Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu dari angkara tiap orang-orang yang sombong takabur, yang tidak beriman kepada hari hitungan amal. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang sifat-sifat yang menggerungkan, yang menakutkan, yang akan berlaku pada hari kiamat kelak. Di samping ayat yang kita bacakan ini, Allah mengajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada orang-orang kafir yang ingkar, yang menentang kebenaran dengan dua kebinasaan. Yang pertama, kebinasaan di hari akhirat kelak. Yang kedua ialah kebinasaan di dunia. Dan seterusnya ayat yang kita bacakan ini menceritakan contoh orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah. Yang ternyata mereka ini jauh lebih kuat daripada musyrikin Mekah yang menentang Nabi Muhammad SAW. Jauh lebih berpengaruh, jauh lebih berjawatan, jauh lebih besar dan luas pembangunan mereka, iaitu kisah Firaun, Haman dan Qarun. Yang ketiga-tiga mereka ini dibinasakan oleh Allah SWT sebagai lambang orang-orang yang kufur, ingkar dan sombong, yang menentang Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT. Baik, ini intipati umum kepada ayat yang kita bacakan. Kita perhatikan satu persatu ayat yang kita hendak tafsirkan pada malam ini. Bila Allah Ta'ala menyatakan, wa anzirhum, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada mereka. Siapa mereka di sini? Yakni musyrikin Mekah, yang menentang dakwah Nabi SAW. Dan juga kepada semua manusia sepanjang zaman yang menolak kebenaran Islam. Berilah peringatan kepada mereka yaumal azifah. Apa maksud yaumal azifah? Terjemahan umum makna hari kiamat. Terjemahan secara literally, perkataan azifah itu suatu hari yang pasti berlaku, yang amat dekat. Perkataan azifah ni makna dekat, dekat sangat-sangat. Dekat daripada mata yang memandang. Lebih dekat daripada telinga yang mendengar. Dek hampirnya. Maka Allah menamakan dia sebagai yaumal azifah. Bagaimana kita katakan dia lebih dekat daripada mata yang memandang dan lebih dekat daripada telinga yang mendengar? Kerana bila mana berlakunya kiamat ini, maka manusia tidak ada apa lagi yang pernah yang mereka anggap dahulu boleh membantu dan menolong. Mereka semuanya sia-sia belaka. Mereka berada pada hari yang benar-benar realiti. Yang selama ini mereka menganggapnya jauh, mereka menganggapnya tak akan berlaku, bahkan mereka mendustakan. Hari ini benar-benar terjadi, menjadi begitu penuh keyakinan mereka, artinya lebih hampir daripada apa yang mereka pandang. Maka kata Allah, bila peringatan kepada orang kafir itu tentang hari yang pasti berlaku, yang dekat berlaku. Izil qulub, ketika mana hati-hati ladal hanajiri kadhimin, berada di halqum. Tuan-tuan, seumpama roh ni nak terkeluar, gambaran ketakutan macam nyawa nak keluar. Artinya, kalau kita tengok kan dunia ni kan dia dah mati. Macam mana pula akhirat tu rasa? Itu Allah beri satu analogi macam mana ketakutan mereka. Seperti ladal hanajiri kadhimin, seperti roh ini yang akan keluar, lalu mereka cuba tahan. Kata umpama orang nak muntah sangat-sangat, dia duk tahan muntah dia sampai kembung mulut dia. Itu lepas sikit berjeluak keluar. Yang dengan penuh keluar. Roh tadi bergerak kerana ketakutan yang dahsyat. Hampir nak keluar daripada tubuh. Contoh kita, kalau kita beri gambaran takut kat dunia macam mana. Takut sangat macam takut sangat. Sampai pucat muka takut. Macam habis nyawa. Macam nak keluar nyawa. Maka Allah gambarkan ketakutan itu berterusan kepada orang kafir. Allah menyebut malidh zalimina min hamim.
Dan pada hari itu orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim di sini? Yang ni orang-orang kafir. Mereka tak akan jumpa mana pun kawan-kawan yang dekat ataupun saudara-saudara yang dekat. Hamim ni sama ada kawan dekat ataupun saudara yang dekat. Wala syafi'in yuta' ataupun orang yang boleh membantu mereka. Kita kat dunia ni tuan-tuan, kita selalu cakap kita ada kawan rapat. Ada saudara rapat. Kita ada kabel besar. Kat dunia ni kan kalau kita nak beritahu kita gagah, kita kuat, kita nak beritahu kita ni orang yang ada pertolongan. Saya rapat dengan fulan bin fulan. Saya dekat dengan fulan bin fulan. Saya pun kenal orang besar ni, kabel tu, kabel ni. Maka Allah gambarkan hari kiamat. Siapa yang kafir, yang ingkar. Tak ada pertolongan. Kosong daripada segala pertolongan. Kemudian kata Allah SWT dalam keadaan tersebut, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan Allah yang mengetahui segala kejahatan yang dilihat oleh mata dan apa yang tersimpan di hati. Pada hari di mana Allah akan bongkarkan kejahatan yang mereka lakukan dengan mata mereka atau dengan hati mereka. Apa maksud kha'inatal a'yun? Kha'inatal a'yun ini tuan-tuan kalau kita terjemah makna menjeling. Jelingan haram. Artinya ada orang bila dipandang sesuatu ni, pandang buat maksiat. Ada dia menjeling pada maksiat. Jeling. Maksud ada niat dia menjeling ke arah maksiat. Ada kecenderungan. Melihat yang haram. Dengan jelingan. Bila orang tak nampak, dia pun jeling yang haram. Bila orang ada, dia pun buat warna aling-aling kucing, kata orang kita lah. Orang tak ada, matanya mula menjeling-jeling ke arah kejahatan. Maka ini yang disebut sebagai kha'inatul a'yun. Mata khianat. Wa ma tukhfis sudur. Dan apa yang terbuku di hati mereka dengan niat-niat jahat. Tentang orang kafir ni, dan orang-orang yang zalim. Mereka dah buat sebahagian kejahatan. Dalam hati mereka masih tersimpan kejahatan lain yang mereka nak buat lagi. Tapi nak buat macam mana, mati dulu. Tapi apa yang tersimpan dalam hati mereka dan perancangan kejahatan, Allah akan hisap. Dan ini juga peringatan pada kita. Kita ni tuan-tuan, dah buat baik. Tapi dalam hati kita banyak lagi benda baik kita nak buat, maka Allah beri pahala. Dan saya, kalau Allah panjang umur saya lagi 5-6 tahun contohlah, atau lagi 10-20 tahun, yang ni, hari ni saya dah buat baik. Saya rancang lagi 10 tahun, banyak lagi kebaikan saya nak buat. Apa yang saya simpan ni, kebaikan-kebaikan tersimpan, Allah akan hisap dan beri pahala. Dan sebaliknya orang jahat pula. Orang jahat yang dibuat jahat hari ni dah buat dah. Yang dirancang nak buat esok ni. Yang dirancang nak buat lusa. Dan dirancang kalau nanti dia dapat kuasa. Kalau nanti dia kaya. Kalau nanti dia panjang umur lagi, dia akan buat ni, buat ni, buat ni. Maka Allah akan hisap. Sebab itu dia sebut dalam hadis tentang 4 lelaki. Bila Rasulullah menyatakan an-nasu arba'atu nafarin. Manusia ada 4 golongan. Satu ialah orang yang Allah beri dia agama dan Allah beri dia harta. Maka dengan agama dia takut pada Allah, dengan harta dia belanjakan pada jalan Allah. Dia sebaik-baik manusia dalam kedudukannya. Satu lagi Allah Ta'ala beri agama tapi tak beri harta. Dengan agama dia takut pada Allah. Dan dia tak ada harta namun dia bercita-cita kalau ada harta dia nak buat macam orang pertama. Maka dia dah sebut kedudukan sama. Golongan ketiga Allah beri harta tak beri agama. Maka dengan harta banyak dia buat maksiat. Dia tak takut Allah dan dia buat maksiat. Maka ini sebut buruk kedudukan. Dan golongan keempat, dia tak ada ilmu agama dan dia tak ada harta. Tapi dia rancang, kalau dia ada harta, dia nak ikut orang ketiga tu, yang buat jahat tu. Maka mereka pada kedudukan jahat yang sama. Jadi bila Allah menyebut, Allah tahu jelingan haram dan Allah mengetahui apa tersimpan dalam hati. Jelingan haram ni maksudnya orang yang cuba buat maksiat dalam keadaan orang tak nampak. Dia jeling, orang tak ada jeling. Orang ada dia pun tunduk warna. Maka Allah akan hisap. Kemudian kata Allah lagi, wallahu yaqdi bil haq. Allah lah akan memutuskan dengan adil. Kerana Allah tidak akan melakukan sesuatu atau mengadili dengan tidak adil. Walaupun Allah Maha Kuasa. Allah melakukan dengan adil. Kemudian kata Allah, walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'. Dan yang mereka sembah selama ini, yang mereka menganggap ada kuasa, hari itu tak ada kuasa sedikit pun. Yang menganggap manusia-manusia ada kuasa, tak ada kuasa sedikit pun. Yang menganggap berhala-berhala ada kuasa, tak ada sedikit pun kuasa. Yang menganggap selain Allah yang akan tolong, bantu, menguatkan mereka, tak ada satu pun daya upaya mereka. Macam mana kita baca ayat semalam,
Bila Allah Ta'ala menyatakan, mana dia raja-raja yang berkuasa? Anal haq, anal malik, akulah raja. Akulah Tuhan yang al-wahidul qahar, yang esa lagi berkuasa. Kemudian kata Allah Ta'ala, innallaha huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar apa yang kamu katakan, apa yang kamu cakapkan. Dan maha melihat akan perbuatan kamu. Awalam yasiru. Baik, sesudah Allah menyebut amaran hari kiamat. Allah kata, wahai Muhammad, beri amaran kepada orang yang mendustakanmu dengan amaran hari kiamat yang pasti berlaku, yang dekat akan berlaku. Pada hari di mana tidak ada penolong pembantu. Pada hari di mana tidak ada bantuan dan tiada kekuasaan. Atau dengan bahasa mudah kalau kita dapat ringkaskan, Allah SWT menyebut 8 sebab ketakutan yang perlu orang kafir rasakan, bukan seluruh manusia, bila berlaku kiamat kelak. 8 sebab yang Allah Ta'ala janjikan. Yang pertama Allah kata, sebab pertama ialah hari ini pasti akan berlaku. Itu kiamat yang dekat. Yang kedua Allah Ta'ala kata, hari ini ketakutan sampai ke halqum. Yang ketiga Allah Ta'ala menyatakan hari ini tidak ada seorang pun yang mampu berkata-kata. Disebabkan kedukecitaan mereka. Bila Allah menyebut perkataan kazimin. Kazimin makna menahan. Nak cakap tak boleh. Kena tahan je. Tak boleh nak cakap. Pada hari yang menggerungkan. Yang keempat Allah Ta'ala menyebut tidak ada kerabat yang boleh membantu. Tidak ada pemberi syafaat. Yang kelima Allah Ta'ala menyatakan siap yang kecil dan besar Allah mengetahui perbuatan kamu. Yang keenam Allah Ta'ala menyatakan Allah akan menghakimi dengan adil. Menghakimi dengan adil. Dan yang ketujuh Allah Ta'ala menjelaskan bahawa tidak ada campur tangan, berhala dan sekutu selain dari Allah. Maksudnya yang lain yang disembah lain Allah tak akan boleh tolong sikit pun. Dan yang ke-8 Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah Ta'ala mendengar ucapan-ucapan syirik yang dituturkan oleh orang kafir, yang memuji berhala-berhala palsu mereka. Allah melihat perbuatan-perbuatan kufur mereka. Artinya mereka tak boleh nak nafi, kita tak sembah pun berhala. Allah dengar, Allah nampak. Ini 8 perkara yang penyebab ketakutan hari akhirat kelak. Baik, sesudah Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW mengingatkan dan memberi amaran pada orang kafir dengan ketakutan hari kiamat. Allah menyuruh Rasulullah menakutkan orang kafir dengan azab dunia pula. Tuan-tuan sekalian, bila orang buat maksiat pada Allah, dia akan melalui 3 fasa azab. Tidak dapat tidak. Yang pertama dunia. Yang kedua dalam kubur. Yang ketiga di akhirat kelak. Ada setengah ulama membagikan 4 fasa. Pertama di dunia. Yang kedua dalam kubur. Yang ketiga mahsyar. Yang keempat syurga. Dan yang keempat ialah neraka. Manakala orang beriman juga, dia akan mendapat 4 fasa nikmat. Dunia, dia akan dapat nikmat. Dia tak akan keluar dari dunia ini melainkan dia akan rasa gembira dengan ketaatannya pada Allah. Kerana Allah menamakan jiwa beriman sebagai an-nafsul mutmainnah, jiwa tenang. Sekalipun selama ni tak ada duit, tak ada pangkat, tak ada apa. Nanti keluar dunia dia tenang. Ya Allah, dia nampak janji Allah. Dia nampak balasan Allah. Ini orang beriman. Yang kedua Allah beri balasan dalam kubur. Dia lapangkan kubur, dicahayakan kubur, dihamparkan dengan hamparan syurga. Dibebaskan rohnya untuk pergi ke mana sahaja. Ke apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga di padang mahsyar. Dengan syafaat, dengan telaga Kautsar. Dengan himpunan orang beriman. Dengan lindungan Allah, bayangan Allah. Dengan sifat rahmatnya. Yang keempat ialah syurga. Baik. Kita cerita orang kafir ni. Ayat ni cerita tentang amaran pada orang kafir dan penderhaka dan segala yang buat maksiat. Lepas Allah beri amaran tentang kiamat, Allah suruh Nabi SAW beri amaran tentang azab di dunia. Kata Allah Ta'ala, awalam yasiru fil ard. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Fayanzuru, dan melihat, meneliti, memikirkan. Kaifa kana aqibatul ladzina min qabli. Macam mana akibat orang yang menyembah berhala macam mereka sebelum ini. Allah menyebut kelompok-kelompok yang sembah berhala macam mereka. Bagaimana keseluruhan? Tidakkah mereka berjalan? Maksud tidakkah mereka berjalan? Bukan sekadar perintah berjalan. Tapi benda ni sebenarnya maklum dalam diri mereka. Sebab mereka ialah bangsa pedagang. Dan hari ni tuan-tuan kita tak boleh jadi bangsa pedagang. Kerana hari ni semua orang dunia di hujung jari, dunia Google. Hari ni dunia TikTok yang kita nampak satu dunia. Macam mana kelompok dibinasakan.
Berita-berita kehancuran itu sampai cepat walaupun kita tak pergi mana-mana tempat hari ini. Baik, Allah cerita. Tidakkah orang kafir ini melihat bagaimana kaum dahulu dibinasakan? Lalu Allah sebut sifat kaum dahulu. Kanu hum ashadda minhum quwwah wa atharan fil ard. Mereka ini lebih gagah pada kamu. Baik, ini templak pada musyrikin Mekah. Bahkan sebenarnya ini templak kepada orang kafir hari ini. Orang kafir dulu sebelum kamu lebih gagah pada kamu. Kita lihat gagah apa? Fir'aun gagah. Kaum Samud gagah. Kaum Ad gagah. Kota Sabak gagah. Tuan-tuan, antara gagah mereka ni kencing manis tak ada. Tu gagah. Gagah mereka darah tinggi tak ada. Bahasa mudah tak ada penyakit. Kita bunyi nampak gagah. Tapi darah tinggi, kolesterol, gagah. Mulut tu nelang. Kalau orang Terengganu sebut nelang. Mulut tu dia punya sombong. Macam apa. Tapi ada apa? Kolesterol tinggi, kencing manis, sakit jantung. Apa benda ni? Stroke kita. Tak gagah. Umat akhir zaman ni umat yang banyak penyakit. Nampak je macam gagah. Jalan dah goyang lutut. Tapi bercakap macam nak tongkat dunia. Nampak macam gagah. Melik, buasi ada belaka. Orang dulu gagah. Gagah mereka ni tuan-tuan. Bukan sekadar ketinggian fizikal. Satu. Yang kedua, kesihatan tubuh badan. Dua. Yang ketiga, panjang umur. Panjang umur kita, berapa tahun panjang umur kita? Cerita gagah-gagah kita, umur 40 tak ada dah. 50 tak ada dah. Cerita gagah-gagah kita, umur 60 tak ada dah. Mereka tuan-tuan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun. Umur mereka. Ya, gagah mereka merujuk kepada apa? Kepada kesihatan tubuh badan mereka, besarnya fizikal mereka, panjangnya umur mereka. Lagi apa dia? Tuan-tuan, kuatnya mereka dalam membina semua tamadun tadi. Tanpa peralatan macam kita. Kita ni tuan-tuan lemah, sebab tu kita sekarang alat banyak. Banyak alat membantu kita, itu menandakan kita apa? Lemah. Setengah kata alat banyak ni tanda cerdik kan? Nama kita lemah. Tuan-tuan, alat pembantu ingatan kita. Nombor telefon. Orang tu nombor telefon simpan dalam otak. Hari ni kita makin lemah simpan dalam telefon. Telefon sendiri pun tak ingat. Akhirnya kalau hilang telefon kita, tak tahu nombor telefon kita sendiri. Ataupun tuan-tuan tak ingat nombor telefon isteri kita. Warga kita tidur kat luar. Nombor bini tak ingat. Nombor ni tak ingat. Lemahnya kita hari ni. Kenapa? Umat akhir zaman, dia bergantung pada alat lebih tinggi. Tuan-tuan, bila pergantungan alat kita tinggi, maknanya kita lemah. Kita perlukan kereta. Kadang nak pergi 10 meter naik kereta. Suruh jalan kaki semput, lengah, asma, macam-macam. Oh, dulu jalan ni, 10 km jalan. Kita nak pergi depan tu kena naik kereta. Nak naik tingkat pertama pun kena naik lift. Oh, kalau naik tangga Ustaz, berpusing ni darah. Kena naik lift. Tingkat 1. Tingkat 2 pun kena naik lift. Lemahnya kita perlukan alat banyak. Kita nak makan tuan-tuan, tak boleh guna, kena sudu, garpu, pisau, tukur semua. Lemahnya kita. Oh, kalau nak makan ketang tu macam-macam peralatan hardware atas meja tu. Lemah kita. Makin manusia itu perlukan alat. Itu menunjukkan lemah. Lemah. Daripada kenderaan dan sebagainya. Baik, umat dulu kata Allah, kanuhum ashadda minhum quwwah wa atharan. Apa maksud atharan? Atharan ni maksudnya dalam terjemah Pidul Rahman, pembangunan. Atharan ini memberi maksud, umat dulu tuan-tuan, mereka tinggalkan tamadun, kesannya beratus tahun. Kita hari ni, kalau kita bina sesuatu, kesannya cuma 10 tahun habis. Mereka yang buat tamadun, dia boleh tinggal sampai beribu tahun. Tuan-tuan pergi ke Madain Soleh. Berapa ribu tahun tu Madain Soleh? Tuan-tuan pergi Mesir tengok piramid. Berapa ribu tahun tu? Pergi kat Sabak. Berapa ribu tahun semua benda tu? Mereka tinggalkan atharan, kesan-kesan yang lama yang menunjukkan kukuhnya pembangunan mereka. Kita tuan-tuan buat rumah, baru beli 2 bulan, retak dah, roboh dah. Retak. 10 tahun rumah kita dah kusam dah. Ini kalau kita mati, rumah kita dah tak ada kesan lagi, tak ada bekas lagi. Allah kata umat dulu, dia orang tinggalkan kesan sejarah yang hebat. Sampai dapat dinikmati oleh ribuan tahun generasi yang akan datang. Kita masih menikmati kesan-kesan tamadun orang zaman dulu. Kita tengok kesan-kesan tamadun mereka. Allah berkata, ini umat gagah ni. Kita tengok bandar Iram yang tiang-tiangnya sebesar pemeluk balak-balak, pokok balak. So,
Macam mana mereka bina tiang-tiang besar macam tu. Kata Allah lagi, fa'akhadhahumullahu bidhunubihim. Di sebalik kuat mereka, di sebalik hebat ilmu pembangunan mereka, Allah hancurkan mereka. Baik. Lihat Allah kata apa? Allah hancurkan mereka. Sebab apa Allah hancurkan mereka? Bidhunubihim, dengan dosa mereka. Jadi ini satu ingatan pada kita. Kehancuran kita disebabkan dosa kita. Kehancuran kita bukan sebab kita bodoh. Kehancuran kita bukan sebab kita tak ada duit. Kehancuran kita bukan sebab kita tak ada pengaruh pangkat. Kehancuran kita sebab dosa. Mana-mana negara semaju mana pun dia. Ada negara penduduknya 1/5 adalah jutawan. Maksudnya, nisbah 5 orang, seorang jutawan. Penduduk dia. Ada negara tuan-tuan 80% penduduknya jutawan. 80% kaya. Baik. Dia kaya, dengan ilmu tak hancur ke? Allah beri syarat. Hancur sebuah negara tuan-tuan sekalian bukan sebab perang, bukan sebab malapetaka banjir, bukan sebab itu, sebab dosa. Bila umat tadi cenderung melakukan dosa, maka tunggulah kebinasaan yang sehabisnya. Anak-anak kita ingatkan dia. Along, Anga, Atik. Adik tak akan binasa sebab adik sakit. Adik Allah akan binasa bila adik buat dosa. Bermula kebinasaan makhluk Allah yang bernama manusia ini, bukan jinnya, kerana dosa. Bukan Nabi sebut, rezeki kita pun disekat sebab dosa. Langit tidak menurunkan hujan sebab dosa. Datang malapetaka ni sebab dosa. Tuan-tuan, bukan sebab dosa dengan maksud kita nak tuduh orang yang berdosa, kita nak muhasabah diri kita. Di samping kita nak beritahu kepada pemimpin kita, jagalah negara kamu, jagalah negara kita, jagalah negara kami dengan memastikan rakyat-rakyatnya tidak melakukan dosa. Maka tutuplah pusat maksiat. Maka bendunglah maksiat, tegurlah maksiat. Jangan pemimpin-pemimpin yang naik hari ini cuma nak bangunkan ekonomi atas dasar kalau ekonomi kita runtuh, kita akan binasa. Kita tak akan binasa kalau ekonomi runtuh. Binasa sebenar bila tiada sekatan dalam melakukan dosa. Bukan pada pemimpin yang juga galak melakukan dosa. Ini kita bimbang. Sebab itu amanah kepimpinan yang kita harap daripada pemimpin Islam supaya membenteras maksiat, membendung dosa dan kemungkaran. Supaya negeri kita menjadi negeri yang aman, mendapat keampunan Allah dan rahmatnya. Siapa pun naik, kita tak kira pemimpin mana pun, asal dia orang Islam, dia faham peranan ini, bendunglah dosa, bendunglah maksiat. Didiklah rakyat untuk tidak buat dosa. Itulah keselamatan sebenar negara kita. Maka Allah menyebut kebinasan umat dahulu sebab dosa. Wa ma kana lahum minallahi min waq. Dek, kerana mereka buat dosa, maka Allah tak akan menyelamatkan mereka. Allah tak akan tolong mereka. Kemudian kata Allah, dzalika bi annahum, demikian itu kerana mereka semua kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, datang kepada mereka rasul-rasul membawa keterangan dan mukjizat, membawa dalil dan membawa bukti. Fakafaru, tapi mereka menolak dengan mentah-mentah. Kita dah sebut semalam makna kafaru. Mereka tolak dengan sombong, dengan mengejek, bukan dengan mencabar. Kalau betul, turunkan langit berkeping-keping jatuh atas kepala kami. Oh, minta azab. Kalau cabar, turunkan azab. Mereka kata, kalau betul kamu buat ini betul, turunkan azab pada kami, kami nak tengok. Kata kufur mereka. Bukan mereka nak menilik kebenaran bukti dan dalil. Nak berfikir sejenak, betul juga dia cakap. Tapi mereka nak pelekehkan, mereka sombong, mereka nak menolaknya dengan penuh kebencian. Maka Allah Ta'ala kata apa? Fa'akhadhahumullah, kerana itu Allah binasakan mereka. Innahu, sesungguhnya Allah, qawiyyun, gagah, syadidul iqab, siksanya amat berat. Tetapi apa maksud syadidul iqab? Siksaan Allah Ta'ala ini amat berat. Maksudnya tidak ada sebanding azab Allah. Tak ada. Tak ada yang boleh menyekat azab Allah dan tak ada sebanding azab. Bayangkan datang azab Allah, dia bukan mati seorang, habis satu negara mati. Kalau kita sebut bom nuklear, dia tak boleh bunuh semua orang. Tapi bila datang azab Allah, berupa gempa bumi sekelip mata je, 50,000 mati, 100,000 mati. Tsunami datang sekelip mata, 200,000, 300,000 mati.
Lihat bagaimana azab Allah yang dahsyat ini. Hancur satu negeri, satu negara. Bahkan dunia dengan berlakunya kiamat. Kemudian Allah Ta'ala pun sebutlah contoh umat dulu kepada orang kafir musyrik Mekah dan orang kafir sewaktu dengannya, bahkan zaman kita. Ini ambil contoh orang yang paling gagah sekali zaman dia, yang hartanya banyak, yang tubuh badannya sihat, umurnya panjang, tenteranya ramai, gagah perkasa semuanya. Siapa mereka? Allah sebut 3 nama manusia. Allah sebut salah satu nama ni, Fir'aun, Haman, Qarun. Yang mewakili zaman pemerintahan Farainah Fir'aun. Baik, kenapa Allah tersebut 3 nama ni? Satu namanya Raja Fir'aun, yakni berkuasa. Satu lagi namanya ialah Haman, yakni pemerintah, yang menjadi wakil penguasa. Dan yang ketiga ialah orang paling kaya zaman tu, Qarun. Siapa? Raja. Yang kedua, menterinya, yang menjalankan kerja-kerja raja, menasihati raja. Dan yang ketiga, namanya orang paling kaya. Tuan-tuan, dalam negara kita tengok 3 ni mesti ada. Tuan-tuan tengoklah mana-mana negara, dia akan ada 3 kelompok ini. Kelompok yang berkuasa, kelompok menjadi penasihat penguasa, dan kelompok paling kaya. Kelompok ini pasti dia menjadi dragon negara tu. Dragon negara tu. Maksudnya, penguasa sebenar negara tu. Siapa? Yang kita sebut berkuasa, penasihat yang bagi berkuasa, dan juga orang kaya. Semua politik dunia dikuasai oleh 3 golongan ini. Sebutlah negara mana politik mereka dikuasai 3. Yang berkuasa, penasihat bagi yang berkuasa, dan orang kaya. Itulah landscape politik manusia dan dunia. Maka Allah cerita 3 nama ni, memberi peringatan kepada orang yang pegang 3 jawatan ni, dan memberi peringatan juga pada negara yang berasaskan pada kekufuran ini. Kata Allah, walaqad arsalna Musa biayatina. Kami telah utuskan Musa dengan membawa mukjizat kami. Mukjizat tongkat, tangan bercahaya, dan mukjizat terbelahnya laut, dan mukjizat-mukjizat yang lain yang kita dah bicarakan. 9 mukjizat Nabi Allah Musa AS, termasuk puting beliung, termasuk kutu, termasuk katak, termasuk belalang yang menyerang tanaman-tanaman Fir'aun. Wa sultanin mubin. Kata sultan, yakni mukjizat yang jelas. Membawa keterangan, penjelasan dan membawa mukjizat yang jelas. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Wa Haman, dan Haman. Wa Qarun, dan Qarun. Faqalu, mereka 3 senada menuduh Nabi Musa sahirun kadzab. Mereka kata Nabi Musa ini ahli sihir, pendusta. Tuan-tuan, orang jahat. Orang jahat ni dia tahu dia jahat. Tapi dia akan mulakan gelar orang baik dengan kalimah jahat. Kita nak tahu bila bertembungnya orang baik orang jahat. Orang jahat ni akan beri dulu gelaran kepada orang baik. Macam kita tengoklah bila kita orang baik, orang jahat ni dia beri satu gelaran kita, fanatik. Dia dulu beri. Fanatik. Dia pula dia letak dia istilah moderate. Saya Islam sederhana. Awak ni fanatik, ekstrim. Atau fanatik dia untuk dia tidak mau beramal dengan agama Islam, maka dia cepat-cepat tuduh orang yang cuba beramal dengan sepenuhnya fanatik, ekstrim. Dia yang cuba menanggalkan Islam satu persatu dipanggil moderate. Tetapi setiap orang, setiap zaman, orang jahat ni dia tahu dia jahat bukan tak tahu. Tapi bagi menutup jahat dia akan tuduh orang baik tu jahat. Maka dia akan tuduh dengan tuduhan yang paling viral zaman tu. Yang paling dipandang hina zaman. Setiap zaman dia ada benda yang orang gelar. Maka zaman Fir'aun ni digelar ahli sihir. Bila sebut ahli sihir ni maknanya orang yang menggunakan syaitan. Ahli sihir. Demon dia. Dia ada, kita katakan, ni khadam dia. Dan kadzab, bohong. Memang ahli sihir ni dia akan guna jing-jing. Atau dia gunakan kaedah berbohong. Nipu. Kalau tuan-tuan tengok Islam mata tu kan dia menipu. Mesti ada trik dia. Dia ada trik dia. Lalu Fir'aun, Qarun dan Haman nak letak tuduhan ni. Pertama, Musa ni berkali kawan dengan syaitan. Dia tak tahu dia tu syaitan. Dan atau Musa menipu secara tricky. Secara trik. Macam ahli sihir, penipu. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Falamma ja'ahum bilhaq. Bila datang mereka kebenaran. Min indina, dari sisi kami. Yakni mukjizat. Qalu qtulu.
Lalu mereka berkata, bunuhlah anak-anak orang beriman bersama mereka. Baik. Bila mereka tuduh Nabi Musa ni sihir, mereka kata, baik, kalau macam tu kita lawan sihir. Dia himpunkan bala tentera sihirnya, tiba-tiba ahli sihir ini beriman pula pada Nabi Musa. Dan berkata, ini bukan sihir, ini benar kebenaran dari Allah. Dah Firaun dah tak terkata apa, tak terkutik lagi. Yang tuduh sihir. Kata bohong pun diakui oleh sihir Musa ini betul. Bahkan sihir ini beriman. Maka bagaimana cara Firaun nak menyekat dakwah Musa? Mereka kata, kita bunuh kembali anak-anak lelaki mereka. Baik dulu tuan-tuan, Firaun, dia keluarkan korang membunuh anak lelaki Bani Israel 2 kali. Kali pertama, waktu mana dia bermimpi ada bayi lelaki Bani Israel yang akan menggoncangkan kerajaannya. Sebelum kelahiran Nabi Musa. Harapannya, dibunuh jangan lahir orang macam Musa. Tiba lahir Musa tanpa mampu disekat. Yang kedua ni, Koror, arahan kedua bunuh, sebab supaya Nabi Musa tak ada penyokong di kalangan anak lelaki. Kali pertama mereka gagal membunuh untuk tidak wujud Nabi Musa. Akhirnya Musa ada. Bahkan Musa dibina, dibela dalam istana dia. Nak tunjuk macam mana perancangan Allah. Bagaimana kegagalan kejahatan. Sebab tuan-tuan, sejarah menunjukkan segala perancangan jahat tak akan berhasil. Dia menemui kesudahan yang gagal. Dan kebaikan, kebenaran. Kesudahannya ialah kejayaan. Lalu dia merancang kali kedua membunuh anak lelaki supaya Musa tak ada sokongan. Tapi sewaktu dia nak bunuh anak-anak lelaki Bani Israel supaya Musa tak ada pelapis sokongan. Dan ini yang dilakukan oleh semua ajaran sesat atas dunia. Dia cuba lalaikan anak-anak muda supaya anak muda tak jadi pelapis kepada kelompok-kelompok baik. Kita mereka takut. Kelompok benar satu ni kelompok muda, anak-anak muda yang menyokong sekarang. Oh itu mereka takut. Macam mana nak lalaikan anak muda? Zaman Firaun dulu bunuh. Zaman kita sekarang tuan-tuan lalaikan anak muda. Apa yang anak muda nak daripada hiburan dan nafsu syahwat. Supaya anak muda tak menjadi pelapis pada kebaikan. Kalau anak-anak muda mula menjadi pelapis pada kebaikan, maka itu adalah kemenangan kebaikan. Maka kata Firaun, kita bunuh. Sewaktu dia merancang nak bunuh anak-anak lelaki Bani Israel, maka Allah hantar belalang, ribut taufan, macam-macam bala sehingga Firaun jadi sibuk menguruskan bala. Tak sempat nak buat qara tu. Akhirnya terpaksa merayu kepada Musa. Baik, bila gagal mereka membunuh anak lelaki, mereka pergi kepada induk. Iaitu kita bunuh Musa. Kata Fir'aun, kata Allah Ta'ala. Wa qala Fir'aun, kata Fir'aun, dharuni, biarkan aku. Aqtul Musa wal yad'u rabbah. Aku sendiri yang akan bunuh Musa. Dan biar Musa berdoa pada Tuhan. Baik, Korun, Fir'aun pada waktu ini, dia cuba zahirkan kesombongan dia. Selama ni kalau bunuh, dia suruh orang lain bunuh. Kau bunuh, kau bunuh. Sebab ialah dia bos. Kali ni biar aku sendiri bunuh. Dia nak beritahu dia gunakan kuasa paling maksimum. Aku sendiri akan bunuh. Kata Musa bila berhadapan dengan orang sombong. Yang bernama Fir'aun. Dan Fir'aun bila nak bunuh Musa ni, dia beri alasan lah. Alasan apa? Dia kata, inni akhafu an yubaddila dinakum. Aku takut Musa ni akan ubah kamu daripada sembah berhala kepada ikut agama dia. Dan kata Fir'aun lagi, au an yudhira fil ardil fasad. Aku bimbang nanti dia akan buat kerosakan di muka bumi. Maksud kerosakan, dibimbang takhta dia jatuh. Maka dia tuduh Musa ni akan buat kerosakan. Walau yang Fir'aun bimbang takhta dia jatuh. Musa bila berhadapan dengan orang zalim, Musa kata apa? Wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa, inni ustu bi rabbi. Aku berlindung dengan Tuhanku. Wa rabbikum, dan juga Tuhan kamu. Min kulli mutakabbirin, daripada setiap orang yang sombong. La yu'min, dan tidak beriman biyaumil hisab, dengan hari kiamat. Tuan-tuan sekalian, di sini Allah ajar bagaimana orang beriman. Kita bila berhadapan orang sombong, kita jangan sombong macam dia. Kalau dia kata, aku akan bunuh kamu ni, aku akan belasah kamu dengan kekuatan aku. Kita kata, berani marilah sini. Baru kita nak tengok siapa anak jantan. Jangan jawab macam tu. Katakan, aku akan berlindung dengan Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, daripada semua pelakuan orang zalim. Tetapi bila kita berlawan orang sombong, jangan cakap sombong senada dengan dia. Tapi ingatkan dia pada Allah. Dia kata, tahu lepas ni, aku akan pastikan kamu fakir miskin, mati. Kita kata, yang memberi rezeki itu Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan Allah. Kalau Allah kehendaki, maka ia akan lakukan mengikut kehendaknya, bukan kehendak kamu. Jangan kita,
Jangan kita pula kata, apa, aku juga akan pastikan kamu miskin dan kamu mati. Lawan orang sombong. Bukan dengan nada sombong dia. Bila lawan orang sombong, dengan kembalikan pada Allah. Di situ bantuan Allah akan datang. Pihak Musa kata apa? Aku berlindung pada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Daripada setiap yang sombong, yang tak percaya pada hari kiamat. Yang tak beriman. Kerana orang yang beriman pada hari kiamat, tuan-tuan sekalian, dia tak akan sombong. Sebab dia tahu ada pengadilan. Bukan kata kiamat, orang yang tahu tentang dia akan mati pun dia tak akan sombong. Maka lihat bagaimana daripada penafsiran awal tadi kita sebut Allah suruh Nabi Muhammad SAW beri amaran kepada orang kafir tentang akhirat, kiamat dan tentang azab di dunia yang berlaku. Dan Allah pun beri contoh azab dunia yang berlaku kepada kaum yang gagah, yang kuat, yang tamadunnya hebat. Iaitu apa? Fir'aun, Haman dan Qarun. Ketiga-tiga ini binasa, tidak meninggalkan apa pun. Supaya kita menginsafi tuan-tuan hari ini. Kita bukanlah gagah macam umat dulu. Kita pun bukan kaya macam umat dulu. Tak ada manusia yang kaya macam umat dulu. Ingat setiap dosa kita, bukan setiap maksiat adalah menempuh jalan kehancuran di sisi Allah. Maka jauhi maksiat, jauhi segala dosa. Kembali pada Allah. Dan peringatan kepada orang kafir yang tidak mau beriman dengan kebenaran. Kesudahan kamu ialah kegagalan, kehancuran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.